Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib alaina al-iman wa zayyid fi qulubina wa karrih ilaina al-fusuqa wal 'asyan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali pengajian kita dalam tadabbur surah Maryam. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna kepada semua yang hadir pada malam ni. Insya-Allah moga-moga Allah merahmati kita berada di bawah satu payung, iaitu sahabat Sayyidatina, sahabat muslimah Sayyidatina Aisyah. Okay? Moga-moga kita ada semangat untuk menjadi seperti Sayyidatina Aisyah. Dan malam ni kita mengambil semangat untuk menjadi wanita terbaik di dalam Al-Quran, iaitulah Maryam alaihissalam. Okay? Jadi insya-Allah kita akan sambung pada malam ni, iaitu bermula daripada ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Sadaqallahul azim. Ya Zakaria, itulah dialog. Okay? Apabila dialog menunjukkan bahawa perantara yang bercakap ini berdepan. Okay? Contohnya macam Ustazah panggil Kak Izani sekarang. Kak Izani boleh jawab kan, bermakna Kak Izani dengan Ustazah ni berdepan. Walaupun pada sebenarnya kita bukannya duduk dekat. Jauh tapi dekat. Okay. Kita nak bagi faham istilah ni. Allah apabila dia memanggil seseorang dengan orang tu dekat dengan dia, dia tak panggil ya ayyuha. Okay? Ya ayyuha maknanya wahai juga. Okay? Contohnya dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Hei manusia, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kepada Nabi Zakaria dia panggil ya, pendek ya, bermakna jaraknya adalah dekat, sangat dekat. Subhanallah. Ini kita kena faham. Dan Allah menyebut dalam Quran benar, inni qarib. Aku ni sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan apapun yang kamu minta. Sekarang Nabi Zakaria minta kepada Allah, iaitu nak apa? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Wariskanlah daripada aku waris yang merupakan keturunan yang akan meneruskan perjuangan keluarga Ya'qub. Okay? Waja'alhu rabbi radiyya, jadikanlah dia wahai Allah orang-orang termasuk di kalangan orang yang engkau redha. Jadi sekarang apabila Nabi Zakaria minta kepada Allah nak waris tadi, Allah pun jawab inna, sungguh-sungguh ni Allah kata. Okay? Apabila Allah menggunakan kalimah inna, suatu penegasan, itu bermakna Allah sedang bercakap kepada orang yang mungkin kurang yakin ataupun tak berapa percaya. Okay, contohnya macam Ustazah kata, okay, contohnya Ustazah kata insya-Allah kita akan buat kelas pada malam ni. Ya ke Ustazah? Betul ke Ustazah? Nampak? Ya, insya-Allah sungguh-sungguh ni. Okay, contohnya maknanya apabila kita tanya orang tu berulang kali menunjukkan bahawa masih ada rasa keraguan. Betul tak? Jadi Allah penanda aras bahawa dalam hati Nabi Zakaria tu ada kurang percaya. Bukan tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ya ke? Macam tu. Rasa macam kurang percaya. Bahawa setuju kalau betul keterujaan. Tidak. Dia kata apa? Inna, sesungguhnya kami nubashiruka. Kami akan memberikan khabar, berita kepada kamu. Okey, sekarang Allah menggunakan na. Apabila na ini menunjukkan bahawa Allah menghantar malaikat menceritakan kepada Nabi Zakaria. Okay? Sebab kita tahu yang bercakap dialog direct dengan Allah tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad berjumpa direct kepada Allah di Sidratul Muntaha, dan juga
Nabi Musa alaihi wasallam yang dipanggil sebagai kalamullah, yang bercakap direct dengan Allah. Okay. Sekarang Allah mengatakan bahawa kami memberikan khabar gembira kepadamu. Okay. Jadi sekarang apabila disebut nubasyiruka, kami, Allah tak kata aku memberikan khabar gembira, bermakna Allah menggunakan perantaraan. Okay? Menunjukkan kekuasaan Allah. Allah bukan tak boleh direct, tetapi dalam setiap step by step Allah nak tunjuk ini biar kita melihat kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sekarang istilahnya Allah guna kalimat basyara. Okay. Berita gembira yang mana ni betul-betul manusia ni. Basyar juga selain daripada makna manusia, dia juga makna berita gembira. Sebab Nabi Adam alaihi salam kita panggil sebagai Aba Bashar. Okay? Iaitu bapa manusia. Perkataannya adalah Bashar. Menunjukkan awal-awalnya kita dipanggil oleh Allah ini, menunjukkan tugas kita di atas muka bumi ini adalah untuk memberikan khabar gembira kepada orang sekeliling. Okay? Ini tanggungjawab. Jangan kita menjadi orang yang menjadi orang berprasangka hanya kerana tengok muka kita masam. Okay. Kita dalam keadaan sedih lalu orang pun mesti berprasangka buruk. Jadi subhanallah, lalu dalam Islam senyum itu adalah ibadah. Kerana senyum itu memberikan kegembiraan kepada orang sekeliling. Okay, subhanallah. Kami memberikan kepada ka di sini benar-benar menunjukkan bahawa perhubungan dialog ini secara dekat. Okay. Kami berikan khabar gembira kepadamu, okay, bi ghulamin, dengan seorang lelaki, ismuhu Yahya, namanya Allah dah gazet. Okay. Allah dah letak nama dia siap-siap, namanya Yahya. Tak, mak kita tak ada pula mimpi kan tak, okay, nak letak nama-nama macam-macam. Tetapi ini Nabi Zakaria, Allah bagi tahu direct. Yang lahir ini namanya ialah Yahya. Kenapa Allah menyebut kalimat namanya Yahya? Nak menunjukkan sebab, nak link balik dengan permintaan Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria meminta apa? Meminta waris, iaitu sesuatu yang akan terus hidup. Okay, keluarga ke Ali Yaqub ini, Nabi Yaqub dah meninggal, tapi keturunan Yaqub itu seakan-akan terus hidup, kan? Permintaan daripada Nabi Zakaria ini seakannya nak menghidupkan generasi keluarga Yaqub. Okay? Nak meneruskan lagi bahawa keturunan Bani Israel. Subhanallah, jadi Allah meletakkan bahawa ia hidup. Okay? Dengan kelahiran Nabi Yahya ini, keturunan kepada Bani Israel ini akan terus berterusan. Subhanallah. Itu tengok Yahya hayyun, itu maknanya hidup. Okay? Terus. Lam naj'al lahu min qablu samia. Tak pernah lagi, lam sampai hendak. Kami tak pernah jadikan orang sebelum ini seumpama seperti dia. Okay? Apa yang tak sama dengan Nabi Zakaria? Okay tak? Kita kata, okay, pertama dari sudut nama dia. Okay. Kedua dari sudut karakter yang ada kepada Nabi Zakaria yang tak mampu di-challenge oleh mana-mana orang. Okay. Sebab tu Allah sebut dia itu berada di rankingnya adalah Samia. Okay, namanya unggul. Okay. Kenapa? Okay. Kita tengok sekarang. Allah sambung. Qala. Okay. Kalau kita tengok di sini kehebatan yang ada kepada Nabi Zakaria alaihi salam, Allah sambung kepada ayat, InsyaAllah pada masa akan datang kita sambung, tapi Ustazah nak sentuh sedikit. Kita tengok sambungan kepada ayat yang ke-12. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Inilah kelebihan yang ada kepada Nabi Yahya alaihi salam. Okay? Subhanallah. Okay. Kita nanti sampai masa kita akan bincang pada ayat yang ke-12. Cuma Ustazah buat clue je awal. Okay, balik. Allah pun apabila
Nabi Zakaria menerima berita ini antara rasa percaya dengan tak percaya. Bukan tak percaya dengan keagungan Allah. Kita kan apabila kita minta tiba-tiba kita dapat. Ya Allah, biar betul dapat macam tu kan. Maknanya teruja. Rasa seronok yang melampau-lampau. Jadi subhanallah, kata Nabi Zakaria alaihissalam apabila Allah mengkhabarkan kepadanya dengan kelahiran seorang anak, qala rabbi, dia kata wahai Tuhanku, kata ana yakunu li ghulam, mana mungkin aku nak dapat anak, wa kanat imraati aqiran, sedangkan isteri aku ni mandul, wa qad balagtu minal kibari atiyya, sedangkan aku pula umurnya sudahlah lanjut. Okey? Maknanya subhanallah, mana mungkin dia kata aku nak dapat seorang anak. Okay? Isteri aku mandul, aku sendiri pun dah usia yang sangat tua. Padahal masa dia minta, kalau ikut logiknya kan, Nabi Zakaria masa dia minta, dia bagi tahu kan aku tua. Pelik tak? Kita kena buat satu pemikiran. Nabi Zakaria masa dia minta, dia sangat yakin bahawa Allah pasti akan bagi. Tapi apabila Allah bagi tahu betul-betul dia akan dapat apa yang dia minta, dia rasa macam tak percaya. Ini karakter manusia. Okay? Betul tak? Pelik tak? Kita nak tanya seakan kan, dah tahu benda yang pelik, dapat minta macam mana? Tapi apabila dia beri macam tak percaya pula. Subhanallah. Allah nak bagi tahu bahawa Allah pasti akan memberikan apapun yang manusia minta. Kira kalau benda itu adalah baik untuknya. Okay? Yakinlah, memberikan tanggapan kepada kita pada hari ini, jangan takut untuk meminta sesuatu yang mustahil. Okay? Tak kira lah apa pun. Okay? Tak kira apa. Walau kita kata, ya Allah, tak logik lah aku nak minta. Apa dia? Ya, siapa yang bagi respon tadi? Okey, balik. Subhanallah, kadang-kadang kita duk minta, ya Allah, aku ni kalau tak kira apa pun yang kita minta. Contohnya lah, saya nak sangat, ya Allah, ya Allah murahkanlah rezeki, kita tengok anda. Aku nak sangat dapat tender contohnya. Tengok Allah bagi, kita rasa, biar betul aku dapat, betul tak? Kita kan mesti rasa teruja. Tapi masa kita minta, kita berharap kita dapat. Tapi menunjukkan bahawa masa kita minta itu, Allah nak bagi tahu, kamu tak cukup yakin. Kamu minta, okay? Tapi apabila aku bagi, bertambah lagi keimanan kamu kepada aku. Subhanallah. Jadi inilah memberikan jawapan kepada kita pada ayat yang ke-8 bahawa kenapa Allah memulakan ayat yang ke-7 dengan inna, indo. Sesungguhnya itu nak bagi tahu dalam hati Nabi Zakaria tadi tak berapa yang yakin. Bukan kata tak percaya. Jangan salah faham, nanti kan salah faham. Faham tak maksud Ustazah? Maksud Ustazah bahawa Nabi Zakaria dia minta, dia tahu bahawa dengan kekuasaan Allah. Tapi ialah tak keterujaan tu. Okay? Subhanallah, apabila Allah cerita tu, dia kata, kan aku tua, dia kata. Isteri aku ni macam ni. Tidak. Ya Allah ya Rahman. Tidak. Bukan untuk bagi tahu. Allah rakam cerita ni untuk kita ambil iktibar bagaimana sikap manusia apabila dia terlampau seronok, terlampau teruja. Dia dah tak sedar dah sebenarnya masa dia minta tu keadaan dia macam mana. Okay? Masa orang bagi barulah dia sedar dia, ya Allah betul ke ni? Macam tu. Subhanallah. Qala, Allah jawab balik, kadzalik. Okay. Maknanya apabila Allah sebut kadzalik, begitulah. Tidak, dah kamu minta macam tu, demikianlah. Kamu minta kan, aku bagi. Apa yang peliknya? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Benda tu sangat mudah pada Allah. Allah pun sambung. Tidak. Qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah kata demikianlah, benda tu mudah sangatlah pada aku. Apa yang kamu nak heran sangat? Lebih kurang macam itulah. Okey, Ustazah tolong terjemah balik dengan bahasa kita. Benda tu mudah sangat pada aku. Engkau dulu aku cipta sebelum ni tak ada. Padahal pada waktu itu engkau belum lagi wujud sama sekali. Sekarang kau ada kan? Itu pun mudah pada aku. Okay tak? Apatah lagi benda yang sekarang ni senang. Kamu ada, isteri kamu ada, kamu hanya melahirkan seorang lelaki daripada seorang lelaki tua dan isteri yang mandul. Lagi senang aku nak buat.
dulu kamu tak ada, aku boleh buat. Nabi Adam daripada tiada kepada ada, aku boleh buat. Okay? Kenapa Allah highlightkan dulu sesuatu yang mustahil tapi boleh Allah nak buat? Sebab Allah nak cerita balik selepas ini sesuatu yang lebih takjub, iaitulah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nampak tak Allah sentak hati kita? Takkan tiba-tiba Allah nak cerita tentang Nabi Isa di saat orang tak boleh nak terima. Okay? Orang-orang Bani Israel ini apabila dia boleh terima mindset dalam otak dia, ya Allah hebatnya kuasa Allah. Tak macam mana Nabi Zakaria dia dah tua, isteri dia yang mandul selama ni boleh beranak, hebatnya. Lalu Nabi Zakaria menunjukkan bahawa ini semua kuasa Allah. Jadi apabila datang peristiwa selepas ini, kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kamu telah pun dibentangkan sesuatu menunjukkan bahawa tentang kekuasaan Allah. Apa lagi yang kamu nak rasa heran? Kenapa sanggup kepada kamu nak mensyirikkan Allah, mengatakan bahawa Isa nanti adalah anak Tuhan? Okay. Selamat datang Kak Wahibah. Kalau sudah salah tolong tegur. Kalau salah, rasa kecil diri. Tok guru duduk depan mata ni. Okay. Subhanallah, kalau salah tolong betulkan Ni baru nak belajar ni, nak belajar bercakap ni. Subhanallah. Lalu ini menunjukkan Allah simple je. Apabila dia nak buat satu kesimpulan, Allah akan guna kalimat kadzalik. Okay? Itu kesimpulan tak? Simple je ya Allah. Macam itulah. Apa susah sangat tau macam tu. Okay? Dulu kamu pun tak ada, sekarang kamu dah ada, kamu ada, aku boleh buat benda yang lebih teruk daripada tu, aku boleh buat. Sebenarnya yang Allah nak highlightkan sangat tentang cerita utama sebagaimana nama surah ini adalah Maryam, keunikan yang Allah akan lahirkan melalui Maryam. Okay? Itu cerita dia. Oleh sebab itu, Ustazah nak bawa kepada sahabat-sahabat cuba memikirkan sesuatu. Apa dia? Jika berlaku sesuatu kepada kita, kita kena ingat sebenarnya ada yang lain yang kita tak tahu. Allah jadikan kita sebagai bahan ujian, besar kemungkinan dia sebenarnya bukan ujian kita, ujian orang selepas kita. Faham tak? Allah guna kita untuk menguji, sebenarnya bukan buat kita dulu tu. Kita hanya sebagai pembuka, Allah guna kita sebenarnya untuk generasi akan datang. Contoh, ramai di kalangan kita ada. Contohnya dia apa ni? Okey, contohnya macam mana nak sebut? Okey, dia dilahirkan daripada keluarga yang susah. Okey tak? Selalu berhadapan. Rupa-rupanya kenapa Allah lahirkan dia daripada keluarga yang susah? Okey tak? Rupa-rupanya sampai sekarang baru kita nampak, akhirnya dia menjadi menteri untuk menaikkan martabat orang-orang susah. Kalau dia tak pernah hidup susah, macam mana dia nak pegang jawatan, nak menikmati, nak merasai susahnya orang-orang susah? Tak boleh. Jadi oleh sebab itu, apa perlu kita rasa jalani semua qada dan qadar yang telah Allah takdirkan kepada kita dengan penuh redha. Okay? Itu kena dalam jiwa kita. Kena selalu berfikir, ya Allah mesti ada sebabnya. Mesti ada sebab benda ni. Okay? Allah takdirkan kepada kita sesuatu. Contohnya Ustazah nak bawa kepada sahabat-sahabat. Ustazah berfikir dulu, kenapa agaknya Allah takdirkan aku kahwin dulu, lepas tu bercerai, lepas tu kahwin balik. Ya Allah, hebatnya kerana kamu akan berhadapan. Dulu tak nampak, sekarang ni baru nampak. Kenapa? Sebabnya kamu akan berhadapan dengan masalah-masalah orang yang bermadu contohnya. Okay? Masalah-masalah. Jadi kamu boleh merasai macam mana perasaan bermadu. Okay? Sebab kahwin sebagai isteri kedua. Lepas tu kamu boleh merasai macam mana perasaan orang yang diceraikan. Perasaan dia macam mana. Okay? Macam mana nak berhadapan dengan situasi bersama dengan anak-anak tiri. Subhanallah. Ini pengalaman yang namanya Allah memberikan ilmu kepada kita melalui pengalaman. Okay? Sebab kamu akan berhadapan dengan orang seperti ini sebagai mad'u kamu akan datang. Subhanallah. Kemudian kita tengok. Qala Rabbi ja'alli ayah. Okay. Ini kita lah. Kan tak? Apabila yakin dah,
Tapi tak berapa puas hati lagi minta, wahai Allah, mana tanda? Minta tanda pula. Kalau betul ya Allah, beri aku clue, beri aku tanda. Subhanallah. Memang inilah fitrah manusia. Okay? Lagi tak nampak jelas nyata, tak berapa. Bukan tak percaya, tapi tak berapa kuat kepercayaan tu. Okay? Lalu minta dengan Allah, Rabbi, wahai Tuhan, ij'alli, berikanlah kepada aku ataupun jadikanlah kepada aku ayat, satu tanda. Okay? Qala, kata Allah, suruh tuk sayang, suruh tuk buka. Sekejap anak ganggu pula dah. Okay, dia kata apa? Qala, Allah kata, ayatuka, tanda kamu, apa dia? Alla tukalliman nas salasa layalin sawiya. Kamu tak mampu untuk bercakap kepada manusia selama 3 malam. Okay? Selama 3 malam, padahal kamu itu sawiya. Kamu ni dalam keadaan elok je, baik. Tak ada cacat celah pun. Tapi tiba-tiba tak boleh, suara tak keluar. Okay, kita sebut. Okay. Fakharaja ala qaumihi, maka telah dia keluar kepada kaumnya minal mihrab, okay, daripada tempat sembahyang dia, fa'awha ilaihim, dia pemberi isyarat kepada kaum Bani Israel tadi, itu orang-orang Yahudi pada masa itu. Okay, tapi kita panggil sini Bani Israel. Ansabbihu, hendaklah sentiasa bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Okay. Dan di sini kalau kita tengok kepada tafsir, menunjukkan bahawa Nabi Zakaria telah pun menceritakan kepada kaum dia bahawa dia bakal dapat anak. Okay. Dia dah cerita dah. Tapi macam mana nak berikan kepercayaan kepada kaum dia bahawa betul Allah janji dia akan dapat anak. Okay. Jadi kalau orang kata tak percaya, bukan tak percaya, mana tandanya, mana tanda? Orang mesti nak tanda. Jadi di sini melambangkan kepada kita bukan Nabi Zakaria yang sebenarnya nak tanda. Okay? Cuma kerana didesak, okay, oleh orang sekeliling ni, mana tandanya wahai Allah, bukan aku tak percaya, tapi macam mana aku nak berhadapan dengan orang nak cerita benar-benar aku akan dapat anak. Okay? Benar-benar dia ada satu berita gembira. Lalu Allah memberitahu bahawa kalau tandanya kamu tak boleh nak bercakap dengan orang, suara tak keluar, sedangkan kamu sihat selama 3 hari berturut-turut, di sini disebut 3 malam. Dalam surah yang lain disebut 3 hari. Okay. Sekejap tengok dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Okey, dalam surah Al-Imran, okay, ayat yang ke-41, okay, dia sebut bahawa 3 salasata ayyam, okay, salasata ayyam, iaitu kecuali selama 3 hari, kecuali dengan isyarat je dia boleh bagi tahu. Suara tak keluar. Okay, subhanallah. Lalu sebab tu disebut telah dia keluar kepada kaumnya minal mihrab. Di sini kita kena ambil satu iktibar, iaitu kita akan kenal karakter Nabi Zakaria. Okay? Allah hanya cerita mihrab, iaitu ada tempat sembahyang, ada tempat bermunajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Nabi Zakaria ada mihrabnya, Maryam ada mihrabnya. Sebab Maryam juga berada di mihrab, okay? Tempat bermunajat kita sebut. Okay? Kalau kita tengok kalimah haraba dalam bahasa Arab, iaitu perang. Okay? Kalau tengok harbun, harbun ini namanya perang, tidak? Tetapi apabila sebut mihrab, tempat takkan sebut nak tempat perang, tidak? Subhanallah, tempat kita sedang berjuang, tidak? Dengan diri kita sendiri nak menghadap kepada Allah. Lalu kita terjemahkan dia sebagai tempat munajat. Okay? Mihrab. Sebab berperang, sebab apa kita berperang dengan perasaan? Cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah aku ni macam ni, cerita. Ada subhanallah. Ya. Tempat kita meluahkan segala-galanya. Tempat kita nak berhadapan dengan Allah. Sebab perang adalah syarat untuk orang tu dapat syahid, disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'awha. Tengok Allah menggunakan apabila orang tu dekat dengan Allah, Allah bagi istilahnya awha. Untuk Nabi disebut namanya wahyu. Okay? Tapi dalam ayat ini memberi isyarat, iaitu maksudnya isyarat.
diwahyukan, diisyaratkan kepada kaumnya hanya dengan bagi isyarat suruh bertasbih pagi petang. Kalau nak dapat suatu benda, takut apa. Di sini Ustazah suka buat ulasan sedikit. Apa kaitannya apabila nak dapat berita gembira, hendaklah kita bertasbih. Okay? Suatu kena faham. Allah menjelaskan apa hubungannya berita gembira dengan tasbih. Okay? Tak dapat lagi anak ni, baru dapat clue, baru ni nak dapat kegembiraan. Bukankah dalam surah An-Nasri Allah sebut? Okay? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Okay? Apabila dapat satu kejayaan, okay? Apabila dapat pertolongan daripada Allah suruh fasabbih. Tanggungjawab kita ni bertasbih. Okay? Sebab ingat, takut kita duk bangga rasa kerana kita. Okay? Jadi kita sucikan balik. Sabih itu maknanya kita menyucikan. Menyucikan hanya meletakkan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni nothing, tidak ada apa-apa pun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau Allah tak bagi ilham, kalau Allah tak bagi gerak, semua kita tak mampu nak buat pun. Subhanallah. Lalu kita akan rasa, ya Allah, ini semua adalah nikmat-Mu, wahai Allah. Dan tanggungjawab kita adalah kena jaga amanah Allah, kena proses, supaya kita benar-benar tunduk kepada Allah atas apa pun yang Allah bagi, jadi orang yang bersyukur atas nikmat. Lalu disebut apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Cara tasbih ini, kamu sanjung Allah untuk diri kamu, kamu kena minta ampun. Ini yang Allah ajar kepada kita, takut kita rasa bangga. Okay? Takut ada rasa bangga dalam jiwa kita ni. Lalu kita kata, tu muncul sebab aku minta kok lah kan. Ni sebab aku. Macam-macam lah. Lalu ada sifat keakuan, rasa bangga. Sedangkan sifat bangga itu tanda-tanda orang itu telah dihasut dan telah terkena talbisul iblis. Okay? Bisikan-bisikan iblis. Dia dah kena hasutan iblis. Dia duk ingat benda baik, tapi rupa-rupanya dia silap dalam perhitungan. Okay? Lalu hendaklah kita istighfar. Kaedah kalau kita tengok Nabi ajar kepada kita, kaedah apa dia? Apabila pandangan kita diterima, beristighfarlah. Okay? Tapi apabila pandangan kita ditolak, alhamdulillah, syukurlah. Okay? Jadi ini benda kaedah. Subhanallah. Oleh sebab itu apabila disebut kenapa dalam ayat ini ansabbihu bukrah wa asyiyah. Pagi-pagi, bukrah ini bukan maknanya pagi duha, awal pagi kita sebut. Bangun pagi, bukratan. Lalu kita tengok bagaimana Hasan Al-Banna tidak menetapkan kepada pejuang-pejuang Islam hendaklah membaca ma'thurat, iaitulah doa-doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh pengasas kepada Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna, iaitulah supaya kita berzikir dengan zikir yang ma'thur ini pagi dan petang. Kerana apa? Kerana ambil daripada dalil daripada Quran. Sebab Allah yang menyuruh kepada kita, mewahyukan kepada kita semua. Bukan ayat ini hanya tuju kepada orang-orang Bani Israel. Tetapi kita yang baca Quran. Bani Israel itu dah mati, dah yang turun ayat ni. Tetapi untuk semua orang mesti ingat apabila kita bertasbih pada waktu pagi, Allah akan hantar malaikat untuk jaga kita sampai ke petang. Apabila kita bertasbih kepada Allah pada waktu petang, Allah akan bagi malaikat untuk jaga kita sampai ke waktu pagi. Maknanya kasihnya Allah kepada kita. Okay. Wallahu alam. Ustazah rasa cukuplah untuk malam ni. Banyak benda insya-Allah pada masa akan datang Ustazah akan cerita karakter Nabi Zakaria. Kenapa Allah highlightkan dalam ayat ini dia panggil ya Zakaria. Dia tak panggil wahai Nabi ke. Kenapa nama ni terlampau unggul? Insya-Allah Ustazah akan sambung pada next class. Okay. Kerana masa kita pun dah
sampai setengah jam. Semoga Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Dan Ustazah sangat mengalu-alukan komentar daripada sahabat-sahabat semua untuk terus memberikan komen kepada Ustazah untuk Ustazah menjadikan orang yang lebih baik dalam dakwah ini. Wallahu alam, sesungguhnya segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang kurang datangnya daripada kelemahan dan kedhaifan diri Ustazah sendiri. Aqulu li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah serahkan balik. Assalamualaikum. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh, tak ada yang nak bertanya soalan ke? Boleh tak je. Boleh. Okey, ada tak sahabat yang nak bertanya soalan? Silakan. 1 ke 2 ke, bolehlah. Kalau tak ada ya. Okey, Ustazah. Maknanya kita akan sambung minggu depan, hari Isnin insya-Allah. Kita sambung daripada ayat 7 tu tadi tak? Ya, Ustazah nak sambung sedikit tentang siapa dan karakter Nabi Zakaria. Kemudian kita terus sambung kepada ayat yang ke-12. Sebab Ustazah nak linkkan karakter Nabi Zakaria dengan Yahya. Okay, Nabi Yahya. Sebab pada ayat 12 juga Allah panggil Ya Yahya. Okay? Wahai Yahya. Okay. Lepas tu terus ke ayat 12 lah lepas tu? Ya, betul. Okey, maknanya sekarang, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu program kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As.